yang menunaikan qiyamul lail adalah merupakan manusia yang paling tinggi tarafnya di sisi Allah, yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu sesudah para penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah. Kita bertemu semula dengan topik perbincangan kita, ganjaran qiyamul lail dan salat sunat tarawih. Para penonton, sebentar tadi saya ada menyatakan di antara ganjaran orang yang menunaikan qiyamul lail yang akan diberikan oleh Allah iaitulah sifat ataupun ciri kemuliaan. Allah akan memberikan pangkat kepada kita. Di antara pangkat yang Allah berikan iaitulah kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Antaranya dalam hadis Rasulullah yang saya nyatakan tadi, di mana malaikat Jibril datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata ataupun malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wahbib man syi'ta fa innaka mufariquh wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wa'lam anna syarafal mu'min qiyamahu bil lail wa izzahu istighna'uhu 'anil nas." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendengar kata-kata tersebut daripada malaikat Jibril, malaikat Jibril berkata ketika itu, "Hiduplah kamu wahai Muhammad sesuka hati kamu. Sesungguhnya kamu akan mati kemudian kelak. Dan sayangilah orang-orang yang kamu nak sayangi wahai Muhammad. Kelak kamu akan berpisah dengan orang yang disayangi. Dan bekerjalah apa yang kamu suka untuk lakukan di dunia ini. Buatlah sesuka hati kamu. Sesungguhnya kamu akan dibalas setiap tugas-tugas dan kerja-kerja serta amalan-amalan yang kamu lakukan. Ketahuilah, sesungguhnya kemuliaan orang yang beriman itu adalah qiyamul lail. Dan sesungguhnya keperkasaan yang ada kepada orang-orang yang beriman itu, yaitu mereka tidak meminta-minta kepada manusia. Apa yang penting daripada hadis tersebut, para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, kita dapat mengambil secebis daripada kata-kata malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberitahu dan mengingatkan kepada kita bahawa sesungguhnya kita akan mulia di sisi Allah. Caranya tidak lain dan tidak bukan, iaitulah dengan kita melaksanakan ibadah qiyamul lail. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ganjaran lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, iaitulah ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan ataupun Allah akan menganugerahkan, menghadiahkan kepada kita cukup indah. Oh, kita akan dapat melihat orang yang berada di dalamnya. Dan orang yang berada di dalam akan dapat melihat perbuatan manusia ataupun segala bentuk gambaran-gambaran yang berada di luar bilik tersebut. Dalam erti kata yang lain yang boleh kita gambarkan pada saat ini, iaitulah bilik yang berkaca, mungkin begitu. Ataupun bilik yang bersifat lut sinar. Allah, bukan satu perkara yang mudah untuk kita membina bilik-bilik seumpama ini kalau sekiranya kita tidak memiliki harta yang banyak. Kalau sekiranya kita tidak memiliki wang yang cukup banyak. Tetapi kalau mereka ataupun kalau kita menunaikan solat di waktu malam, menangis di atas segala kesilapan-kesilapan kita, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, takut untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita dengan sebuah bilik yang cukup istimewa untuk manusia yang melaksanakan ibadah qiyamul lail. Ini berdasarkan kepada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan juga Imam Al-Hakim daripada Nu'man bin Sa'ad daripada Ali karramallahu wajhah berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati ghurafan tara zuhuraha min butuniha wa butunaha min zuhuriha." فقام أعرابي فقال لمن هي يا رسول الله قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam syurga kelak ada beberapa bilik, di mana bilik tersebut kamu akan lihat daripada luar dan kamu akan dapat memerhatikan daripada dalam gambaran yang berada di luar. Kemudian salah seorang Arab berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bilik itu untuk siapa wahai Rasulullah?"
Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bilik tersebut bagi mereka yang bila dia berbicara dengan kalam-kalam yang baik, bercakap dengan perkataan-perkataan yang elok, bercakap dengan kalimah-kalimah yang suci, yang akhirnya membawa manfaat kepada dirinya dan juga masyarakat yang berada di sekitarnya. Dan kemudian apa lagi? Iaitulah dengan memberikan makanan kepada orang-orang yang memerlukan makanan, dengan memberikan makanan bantuan kepada orang-orang yang susah, orang-orang yang memerlukan, orang-orang yang miskin dan juga para fuqara. Dan yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bilik tersebut disediakan kepada orang yang bangkit di waktu malam melaksanakan ibadah qiyamul lail pada saat yang serupa manusia yang berada di sekitarnya seronok tidur bermimpi mimpi-mimpi yang ada ketika itu. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah kita laksanakan ibadah qiyamul lail pada waktu malam. Ingat, ibadah qiyamul lail adalah merupakan sifat yang dilaksanakan ataupun ibadah yang sentiasa dilakukan oleh Rasulullah, dilakukan oleh nabi-nabi sallallahu alaihi wasallam dan dilakukan oleh orang-orang yang saleh. Kembali mukadimah. Saudara penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika sebentar tadi kita membicarakan tentang soal kelebihan ibadah qiyamul lail, maka untuk kali ini saya juga akan membicarakan satu topik yang penting juga yang membahaskan tentang persoalan Ramadan, iaitulah ibadah salatut tarawih, menunaikan salat tarawih di bulan Ramadan. Saudara yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu ibadah yang masyhur di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitulah ibadah salatut tarawih. Satu ibadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para tabi'in serta ulama-ulama yang terbilang. Saudara yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menghidupkan malam pada bulan Ramadan dalam keadaan benar-benar beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan redha dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampunkan segala dosa-dosanya yang lalu. Antara lain ibadah yang dilaksanakan oleh Rasulullah dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitulah ibadah salatut tarawih. Justru itu tuan-tuan, para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidupkanlah malam Ramadan dengan kita sama-sama melaksanakan ibadah salatut tarawih. Sama ada kita melaksanakan secara bersendirian ataupun kita melaksanakan salat tarawih secara berjamaah. Dalam satu kata-kata daripada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, riwayat daripada Imam Tirmizi rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, "Man qama ma'al imam hatta yansarif, kutiba lahu qiyamul lail." Barang siapa yang mendirikan, membangunkan malam tersebut, dalam arti kata lain menunaikan salat tarawih secara berjamaah bersama-sama dengan imam, maka perbuatan dan amalan jamaah yang dilaksanakan ketika itu seakan-akan dia melaksanakan qiyamul lail. Allahu akbar. Para penonton, mengapa tidak, andai kata kita tidak mampu untuk bangkit di tengah malam, kenapa tidak kita bersama-sama dengan imam, kita melaksanakan salat tarawih secara berjamaah. Mudah-mudahan amalan tarawih yang kita laksanakan ini dapat memberikan kepada kita satu kekuatan, dapat memberikan kepada kita anugerah kecemerlangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para penonton, sidang pendengar yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, secara kesimpulan yang boleh kita ambil daripada kelebihan qiyamul lail dan juga ibadah tarawih, yang pertama, iaitulah kelebihan kesimpulan yang boleh kita ambil daripada kedua-dua kelebihan tersebut. Yang pertama, kita akan menjadi hamba yang paling disukai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, "Salatun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada tiga perkara
yang kalau sekiranya seseorang itu ada padanya, maka dia akan memperolehi kemanisan iman. Yang pertama disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyatakan ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dengan menjadikan Allah, dengan menjadikan Rasulullah lebih disayangi, lebih dicintai berbanding daripada kedua-duanya. Kita sayangkan Allah Subhanahu wa taala, kita cintakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laksanakanlah amanah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah melaksanakan qiyamul lail, maka mengapa tidak kita melaksanakan qiyamul lail sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah, sebagai tanda rasa sayang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan ibadah tarawih. Mengapa kita tidak melaksanakan ibadah tarawih sebagaimana yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saudara penonton, para pendengar yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada amalan dan tidak ada perkara yang lebih penting berbanding dengan ibadah-ibadah yang telah kita tinggalkan ketika kita melaksanakannya di waktu hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang banyak dan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, ganjaran tersebut akan disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah seronoknya para penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah, bila kita membuka mata kita, kita lihat betapa banyaknya harta kekayaan yang telah kita simpan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dengan sebab amalan-amalan yang banyak, ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala yang kita laksanakan ketika hidup kita. Perkara seterusnya para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga di samping kita melaksanakan ibadah qiyamul lail, di samping kita melaksanakan ibadah tarawih, maka pastikan ibadah yang kita laksanakan ini ibadah yang sahih dari sudut amalannya. Ibadah yang kita pastikan ia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quranul Karim, "Allazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah yang telah menjadikan hidup dan mati. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk menguji di kalangan kamu siapakah yang terbaik, siapakah yang berkualiti akan amalannya. Amalan yang berkualiti pastinya berhasil akibat daripada sahihnya amalan yang kita laksanakan. Dan di samping itu juga, para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pastikan amalan kita ini dapat kita hindarkan segala bentuk sifat-sifat riak. Kita laksanakan dan kita buat amalan-amalan tersebut adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Biarpun sedikit ibadah solat qiyamul lail yang kita laksanakan, pastikan kita amalan tersebut diterima dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk akhirnya, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.